Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pula mengenai yang di-Pertuan Agong. Okey. Sejarah kewujudan yang di-Pertuan Agong. Awak tahu tak siapa tu yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong ni, kalau awak lihat, Malaysia ni kan ada raja-raja dan sultan kan. Dia yang di-Pertuan Agong ni dia dilantik di kalangan sultan untuk menjadi ketua negara. Jadi jawatan ni diwujudkan pada 31 Ogos 1957, iaitu semasa merdeka lah. Jadi YDPA adalah ketua mewujudkan jawatan yang mana YDPA ni adalah ketua negara Tanah Melayu yang merdeka. Sebab sebelum merdeka, ketua negara kita Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi British dah keluar pada Malaysia, dah tak jajah. Siapa nak ganti dia? YDPA, yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong ni pula, dia seorang raja berperlembagaan. Maksudnya yang memerintah mengikut kuasa yang diberikan kepada baginda oleh perlembagaan. Perlembagaan tu maksud dia undang-undang lah. Maksudnya dia tak memerintah secara sembrono, secara ikut suka hati dia. Dia memerintah ikut undang-undang. Itu bagusnya kat Malaysia ni. Tiada siapa yang kuasa dia lebih daripada siapa-siapa pun. Dia ada undang-undang. Sebab tujuannya untuk menjaga rakyat. Jadi bila nak jaga rakyat, kena ada undang-undang supaya raja-raja tidak berbuat sesuka hati dengan kuasa mereka. Sebab ketua negara kan, pegang negara. Jadi kena ada juga undang-undang untuk kawal. Okey, ini senarai yang di-Pertuan Agong yang ada. Sekarang dah ada 16 lah, mula pada awal. Yang awal tu Negeri Sembilan punya sultan, raja. Dia bukan panggil raja. Kalau Negeri Sembilan saya lupa. Lepas tu Selangor, lepas tu Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor yang ke-8. Almarhum Sultan Iskandar, almarhum Sultan Ismail. Yang ke-9 Perak, 10 Negeri Sembilan, yang ke-11 Selangor, yang ke-12 Perlis, 13 Terengganu, 14 Kedah, Kelantan yang ke-15, yang ke-16 yang sekarang lah, Sultan Pahang tu, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan Shah Al-Musta'in Billah, panjang namanya, banyak gelaran dia. Jadi Johor berapa kali baru? Johor baru sekali. Jadi kena tunggu, nak tunggu berapa tahun sebelum lantik lagi. Kita tengok dulu berapa tahun, setiap berapa tahun pelantikan dia. Tengok ni guna internet. Bila kita tak tahu, kita cari dulu. Cari dulu. Tapi internet ni sumber ke-3 ke-4 dah. Nak yang betul punya kena tanya orang-orang sumber. Jadi ni tak apalah, untuk kita tambahkan ilmu sikit-sikit. Untuk menggali lebih dalam, kita kena cari buku, cari orang sumber. Giliran Bilakah awak kena tahu soalan yang betul bila awak nak cari jawapan. Bilakah pemilihan yang di-Pertuan Agong? Tak apa, tengok. Pemilihan yang di-Pertuan Agong setiap berapa tahun? Setiap berapa tahun? Okey, tengok. Tengok ini dekat surat khabar dia. Surat khabar ni antara yang okey lah kalau awak nak cari maklumat. Tapi masih kena cari yang betul-betulnya. Macam ni laman web rasmi Pejabat Penyimpan Mohor Besar-Besar Diraja. Ni laman web yang dipercayai lah. 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali. Dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja yang pilih dia. Nanti kita tengok macam mana Majlis Raja-Raja tu buat. Majlis Raja-Raja ni orang biasa tak boleh masuk. Awak tak boleh lah masuk Majlis Raja-Raja, melainkan awak adalah raja, sultan ataupun yang entah setiap negeri. Setiap 5 tahun Jadi lepas 5 tahun tukar sultan, melainkan YDPA tu dia
Dia letak jawatan lah. Tu je lah, macam Sultan Kelantan ni. Dia letak Kelantan, dia letak jawatan di sekejap je itu. Alamak. Okey. Apa? Okey, teruskan. Jadi yang di Pertuan Agong yang pertama adalah dari Negeri Sembilan. Yang terkini iaitu yang ke-16 adalah dari Pahang. Okey. Sekarang kita tengok pula kedudukan YDPA sebagai ketua utama negara. Kenapa kita kata dia ketua utama negara? Okey, kalau awak tengok kat sini, kat gambar, dekat Malaysia ni ada 3 badan kuasa yang menguruskan Malaysia ni. Pertama, badan eksekutif. Ni pentadbiran. Geng-geng Perdana Menteri, geng-geng menteri tu. Ini badan perundangan yang kedua. Badan undang-undang, perlembagaan yang mengatur urus negara ni. Badan kehakiman yang menjalankan urusan-urusan kehakiman. Jadi, tiga-tiga ni diwujudkan supaya tidak berlaku pemusatan kuasa kat Malaysia ni. Bila ada pemusatan kuasa, maksudnya sesuatu badan tu, contohnya badan eksekutif, dia kuasa dia berpusat kat dia je, dia akan kawal semua. Jadi tak boleh. Diwujudkan 3 badan kuasa ni supaya wujud keseimbangan kuasa. Manakala YDPA pula, dia ketua utama negara. Dia akan mengimbangtarakan kuasa-kuasa 3 badan kuasa ni. Sebab YDPA ni sebenarnya dia adalah benteng rakyat. Dia benteng terakhir rakyat. Dia akan mengutamakan rakyat. Kalau ada benda-benda yang badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif ni yang boleh mengancam rakyat negara kita, YDPA adalah benteng terakhir kita untuk menyelamatkan kita. Itu function dia. Dia kuasa dia lagi tinggi pada 3 badan ni. Tapi masih dibataskan oleh undang-undang. Maksudnya tak adalah berkuasa sepenuhnya. Masih ada undang-undang untuk mengawal dia. Okey, ini proses pemilihan yang di Pertuan Agong. Jadi dia dipilih terus ke? Tak. Jadi sebelum dipilih itu, 9 orang raja-raja Melayu mengundi secara sulit dalam Majlis Raja-Raja untuk memilih YDPA. Majlis Raja-Raja itulah yang dianggotai oleh raja. Jadi kalau kita tengok kat buku tu, Majlis Raja-Raja ni kita panggil Durba. Wawal dulu dipanggil Durba. Kalau tengok buku teks, ditubuhkan yang disertai oleh 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Tapi sekarang kita panggil Majlis Raja-Raja je. Seterusnya, bila dah undi tu, dah dapat nama kan. Kalau siapa yang paling banyak dapat undi. Jadi nama sultan yang terpilih tu, yang dapat undi paling banyak, dipilih sebagai YDPA, iaitu yang di Pertuan Agong, dan diisytiharkan oleh Majlis Raja-Raja. Bila dah diisytiharkan oleh Majlis Raja-Raja, surat pengesahan, ada surat pengesahan. Sebab ni nak pilih ketua negara ni, bukan pilih ketua kelas, tak ada surat. Ada surat pengesahan pemilihan YDPA dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Nak bagi tahu dekat YB, dekat Wakil Rakyat semua tu. Jadi dengan Perdana Menteri. Jadi lepas dah beritahu tu, Perdana Menteri pula dibuat penyataan akhbar berkaitan keputusan pemilihan YDPA. Ni tugas Perdana Menteri pula. Dia buat press dia keluar kat berita, dia cakap, okey, bla 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 bla. Sultan Pahang akan memegang jawatan pula sebagai YDPA yang baru untuk YDPA ke-16 macam tu. Akhir sekali YDPA melafaz sumpah atau ikrar. Ikrar ni benda-benda teks yang mengandungi janji apa yang dia perlu buat dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Ini awak akan belajar pada kelas seterusnya, iaitu istiadat pertabalan YDPA. Dalam ni kita akan tengok masa tu beliau baginda akan lapaskan sumpah ikrar semua tu dan tangan-tangan surat sumpah. Okey, jadi ni pula tadi kita tengok kan pasal Majlis Raja-Raja kan. Jadi kita tengok pula peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan YDPA. Pada awalnya tahun 1948 macam saya cakap tadi, empat raja je yang mengganggutai. Sekarang ada 9 orang raja Melayu dan 4 orang yang di Pertuan Negeri. Yang di Pertuan Negeri tu negeri yang tak ada raja. Okey, jadi sebelum pemilihan kita tengok pula Majlis Raja-Raja ni dia memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Sebab ada berapa orang? 13 orang kan.
kenalah bagi tarikh, satu tarikh yang tetap, supaya semua boleh berkumpul untuk buat mesyuarat pemilihan. Takkanlah seorang mesyuarat hari Isnin, seorang mesyuarat hari Selasa. Jadi kena ada tarikh pemilihan yang tetap. Satu tarikh, kena wujud satu tarikh. Dan semasa pemilihan pula, Majlis Raja-Raja ni akan melaksanakan proses pengundian. Dia orang undilah bagi pemilihan YDPA yang baru. Selepas pemilihan pula, Majlis Raja-Raja ni dia akan isytiharkanlah nama YDPA tu. Sebab dah ada nama. Okey, seterusnya. Sekejap Seterusnya. Bagaimanakah YDPA ni mampu menjadi tonggak perpaduan? Macam mana Sebab kita kan kat Malaysia ni banyak kaum. Jadi macam mana YDPA ni boleh bantu jadi tonggak perpaduan? Okay, kalau macam awak fikir saja susahlah. Awak fikir analogi mudah. Bayangkan jika dua situasi. Seorang ketua dan ramai ketua. Kalau seorang ketua, awak bayanglah kalau ada ketua kelas. Seorang ketua kelas. Semua orang akan ikut satu ketua ke tak? Setakat ni semua orang akan ikut satu ketua. Jadi akan wujud satu kumpulan yang bekerjasama bawah satu ketua. Kalau ramai ketua kelas, mesti banyak kumpulan kan kerana banyak ketua. Jadi akan wujudlah banyak kumpulan yang tidak mempunyai kerjasama kerana ketua mereka mempunyai pandangan berbeza-beza. Kan ramai orang, lain perangai, lain dia punya pemikiran. Jadi dengan adanya YDPA sebagai ketua utama negara, ia menjadi simbol kesatuan rakyat di bawah satu ketua. Dan simbol persetujuan rakyat berbilang kaum di Malaysia menerima satu ketua utama negara. Maksudnya kita akan terima satu ketua je. Ketua ni kita akan dengar cakap dia. Rakyat-rakyat kat Malaysia ni bersetuju. Itulah tanda perpaduan. Okey. Ini aktiviti pengukuhan. Okey, awak tengok Sebelum jawatan YDPA diwujudkan sebagai ketua utama negara, jawatan apakah yang berperanan sebagai ketua utama negara sebelum Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan? Awak tengok. Sebelum kita merdeka, yang bagi mereka siapa? Bukan bagilah, lebih kepada kita kan ada perjanjian. Jadi British lah kan. Jadi awak tengok kat sini, jawapan mana yang memberi petunjuk pada awak, menunjukkan British yang memegang kuasa masa tu. Carilah kata kunci dia. Okey, sehingga kini, berapakah bilangan YDPA yang telah dilantik? Awak boleh tengok kat atas slide nanti berapa? 17 ke, 16 ke, 11? Okey. Peranan dia pula, peranan YDPA. Tengok, tadi ada berapa banyak peranan? Berapa banyak pula peranan utama dia. Awak tengok, badan perundangan ni apa? Badan eksekutif ni apa? Ketua utama negara ni apa? Takkanlah badan perundangan dengan badan eksekutif. Okey, seterusnya, apakah peranan Raja-Raja Melayu dalam proses pemilihan YDPA? Menentukan YDPA yang disukai mereka ke? Mana boleh suka-suka je. Menguruskan bidang kerja YDPA ke? Tak, bukan dia. Mengundi? Mungkin ke? Awak tengok. Okey, seterusnya, akhir sekali, soalan KBKK, soalan kebat. Awak boleh pilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan ataupun boleh juga gunakan idea sendiri. Saya lebih suka guna idea sendiri sebab saya nak tengok macam mana awak berfikir. Tapi tak apa, saya akan bantu. Saya sediakan 3 pilihan jawapan, awak pilih 1. Okey, jadi pada pendapat anda, apakah akan terjadi sekiranya kaum-kaum di Malaysia mempunyai ketua negara mengikut kaum masing-masing? Yang bermaksud akan wujudnya lebih dari satu ketua utama negara. Maksudnya, Melayu ada YDPA dia, Cina ada YDPA dia, India ada YDPA dia. Maksudnya ada 3 ketua yang akan kawal kaum tu. Apa akan berlaku? Akan wujud ke keharmonian kaum sebab bila banyak sangat ketua untuk diikuti? Akan aman ke Malaysia sebab ketua negara yang ramai boleh wujudkan terlalu banyak kumpulan pengikut yang berbeza cara pemikiran, ataupun akan berlaku perpecahan sebab setiap kaum hanya akan mengikut pendapat ketuanya sahaja. Awak boleh fikir mana satu. Okey, jadi itu sajalah hari ni. Kita ingat balik apa yang kita belajar. Kita belajar mengenai YDPA. Siapa itu YDPA? Apa bidang kuasa dia? Apa peranan dia? Ketua utama negara. Dan apa itu Majlis Raja-Raja? Bagaimana proses pemilihan dia? Ingat, setiap 5 tahun sekali Dan sekarang kita ada 16 YDPA. Okay, jadi itu saja. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.